Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat petang kepada semua netizen, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang sudi bersama Jabatan Warisan Negara untuk sesi webinar anjuran Jabatan Warisan Negara. Saya sangat berbesar hati dijemput oleh Jabatan Warisan Negara pada hari ini, pada petang ini, untuk menjadi moderator webinar warisan kebudayaan tidak ketara. Sebelum itu, ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Jabatan Warisan Negara, khususnya kepada Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara yang berusaha, Tuan Muhammad Buda bin Bahadin. Tidak lupa juga kepada Pengarah Warisan Tidak Ketara Jabatan Warisan Negara, iaitu Dr. Eo, cawangan seni halus dan kraf, Puan Mazlun, juga staf-staf Jabatan Warisan Negara, khususnya di bahagian Warisan Tidak Ketara, yang telah pun berusaha untuk menjayakan webinar kita pada petang ini. Sebelum kita meneruskannya, saya ingin berkongsi serangkap pantun kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita tidak ada kesempatan untuk memakai songket hari ini, memadai kita mulakan dengan awal kata kita. Pisang sesikat di atas para, buah nona masak dua. Bersama mengangkat tekstil negara, songket berjaya di persada dunia. Songket Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi telah melakar sejarah apabila telah pun diiktiraf, dinobatkan di bawah representative list Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2021, Disember 2021 di Paris. Pengiktirafan ini kita dapat semasa mesyuarat 16th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Intergovernmental Committee meeting ini adalah di bawah Convention 2003 UNESCO, yang mana Malaysia telah pun meraktifikasikan convention tersebut pada tahun 2013. Ini bermaksud Malaysia bersama-sama dengan lebih kurang, tidak kurang daripada 180 negara lain telah pun mengganggutai Convention 2003 bagi mendapat pengiktirafan terhadap apa-apa elemen ataupun butiran warisan tidak ketara kita. Alhamdulillah, kita telah berjaya mengangkat songket, dan pada Disember 2021, songket Malaysia telah pun dinobatkan sebagai salah satu warisan tidak ketara dunia. Dengan kata lain, dengan pengiktirafan tersebut, songket, pengusaha-pengusaha songket, sesiapa sahaja yang bergiat ataupun mencintai songket telah diberi pengiktirafan di peringkat dunia. Dan Malaysia sebaris dengan negara-negara lain yang sama-sama cuba memelihara dan memelihara warisan tidak ketara. Pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ada dua orang panel webinar yang tidak asing lagi, yang kita jemput untuk bersama-sama berkongsi pengalaman, bersantai sedikit dengan Jabatan Warisan Negara. Beliau merupakan seorang profesional yang memang dikenali bukan sahaja di Malaysia, di rantau ASEAN, malahan juga di negara-negara luar yang lain. Sebab banyak hasil karya beliau telah pun dipamerkan, dipaparkan dan mendapat pengiktirafan daripada pelbagai pihak. Itu adalah panelis kita pertama. Kita akan berbual nantinya dengan panelis kita yang pertama. Dan panel kita yang kedua ialah seorang yang agak muda juga, iaitu Cik Raptini Uwaiti binti Ramli. Saya panggil Cik Tini saja, ya, sebab nama dia agak panjang.
Jadi kita gunakan nama yang pendek saja, iaitu Cik Tini, berasal daripada Sarawak, seorang pengurus kepada Seri Gedung Songket Sarawak, seorang penggiat, pengusaha dan juga penenun songket, ya, yang telah melepaskan jawatan lama beliau dan berkecimpung sepenuh masa dalam bidang songket. Baik, tanpa membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menanyakan soalan pertama kepada Encik Salikin Siddiq. Boleh tak Cik Salikin, ya, selepas ini mengenalkan diri sedikit, mungkin ramai penonton nak tahu siapa sebenarnya Cik Salikin. Kongsikan pengalaman dan juga penglibatan Cik Salikin dalam dunia fashion. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Khalid. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih ke Jabatan Warisan. Okay, saya memang sinonim lah kalau dengan songket. Kalau tak silap saya, pengenalan diri saya memang sebagai pereka pakaian atau pereka fashion lah, busana Melayu amnya, dan sama ada pakaian baju Melayu ataupun baju kurung. Ya, sebagai pereka fashion juga saya memang suka menitik beratkan kita punya tekstil tradisional iaitu songket amnya, dan juga kebiasaannya songket ni memang kita dah tahu sinonim bila pakai waktu raya je. Saya tak langsung bila saya orang kata fokuskan perniagaan saya dan juga kegemaran saya, memang daripada dulu memang saya minat akan orang kata busana Melayu. Jadi kebiasaan busana Melayu kita kan memang daripada songket, busana pengantin ya, dari saya tak langsung tu fabrik tu pun kalau kita tengok kumpulan-kumpulan tarian pun mereka akan pakai songket. Secara tak langsung bila saya berkecimpung dalam dunia fashion ya, setelah saya tamat belajar di Institut Kemaran bidang rekaan fashion dan jahitan dan perindustrian, saya banyak fokuskan ke mereka cipta itu mereka fashion daripada fabrik tempatan kita songket ya, dan juga dari segi filem pun, dari segi saya telah membuat orang kata saya telah membuat kostum-kostum untuk drama tari ya, daripada Datuk Azani, daripada production filem teatrikal di Sanu Budaya dahulu. Kebanyakannya pun saya banyak menggunakan bahan-bahan songket juga untuk perniagaan saya, dan juga aktiviti saya songket ni saya rasa dah lama 30 tahun. Saya amat terima kasihlah sekarang ni kita dah nampak pengiktirafan songket ni dan juga tenun pahang ataupun songket dan tenun juga batik amnya dititik beratkan oleh kerajaan, diangkat lagi kan, dipromosikan seperti di kraft tangan tiap-tiap tahunnya, di orang kata di Komplek Kraft mengadakan HKK Hari Kraft Kebangsaan tiap-tiap tahun. Secara tak langsung ia dah nampaklah hasil semua dah peka tentang songket ni. Ya, terima kasih Encik Salikin. Begitu luas pengalaman Encik Salikin nampaknya. Songket ini tercetus daripada minat ya. Daripada awal minat maka dia terus dalam bidang filem ya, dan kita dapat lihat bahawa penggunaan songket ni bukan sahaja sebagai pakaian, tetapi ianya juga boleh ditonjolkan dalam seni persembahan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar pula sekarang daripada Puan Tini ya. Puan Tini masih di talian saya harap. Okey, boleh tak Cik Tini, Puan pula, Cik Tini berkongsi pengalaman dan penglibatan dalam tenunan songket. Silakan. Okey. Terima kasih Cik Khalid selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Warisan Negara kerana telah menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel pada hari ini. Okey, nama saya Ramtini Waiti binti Ramli, seorang pengusaha songket di Sarawak. Okay, saya mula menceburi bidang tenunan songket ni mungkin hampir dalam 16 tahun, di mana saya mula belajar tentang tenunan songket itu pada tahun 2006
di Pusat Kraftangan Malaysia, Cawangan Sarawak. Saya menjadi seorang perantis masa tu untuk Tenunan Songket Sarawak selama 9 bulan di situ. Dan kemudian pada 2008 sehingga 2013 saya mendapat pengalaman dan bekerja sebagai seorang penenun di Yayasan Tuanku Nur Zahira dan juga Tanoti House. Di situ saya banyak belajar tentang teknik tenunan songket Malaysia dan lebih menenun songket-songket moden dan juga contemporary. Dan pelbagai teknik yang telah saya belajar di sana, termasuk saya dah dilatih teknik tenunan songket Sarawak juga di Pusat Kraftangan pada 2006. Dan pada 2013 saya berhenti bekerja sebagai kaki tangan penenun di situ. Dan 2014-15 saya balik ke kampung dan mula bertenun di kampung dan membawa beberapa orang kawan-kawan saya untuk turut sama menenun. Jadi dari situlah saya mula menubuhkan satu syarikat saya yang saya beri nama sebagai Seri Gedong. Gedong tu adalah satu nama kampung, kampung yang saya duduki dan saya adalah orang kampung Gedong. Dan saya berikan syarikat saya sebagai nama Seri Gedong. Mula-mulanya niat saya adalah untuk menjadikan gedung pengeluar songket. Sebab itu saya kumpul kawan-kawan saya, kita bersama-sama untuk cari satu kebanggaan untuk daerah saya itu gedung. Dan pada 2016 saya mula mencari identiti sendiri dalam tenunan songket dan mula membuat desain sendiri dan malah mengkaji tentang motif-motif Melayu Sarawak yang ada dahulu dan mencari ciri khas yang ada pada dalam tenunan songket Sarawak. Dan sekarang saya mempunyai komuniti sendiri iaitu Seri Gedong Songket dan hampir dalam 20 orang penenun. Dan sekarang juga saya adalah tenaga pengajar untuk penghuni di penjara Puncak Borneo, Kuching, dan juga adalah pernah mengajar, tenaga pengajar di pusat Sentek dan mengajar inkubator dan cikgu di sana. Ya, terima kasih Cik Tini. Nampaknya Cik Tini bermula daripada seorang penenun ya, penenun songket. Daripada penenun songket, maka minat yang mendalam dalam songket itu memungkinkan Cik Tini meningkatkan lagi karier dalam bidang songket. Dan saya pastinya memang banyak penyelidikan perlu dibuat untuk menghasilkan satu tenunan yang bermutu tinggi dalam mengadunkan motif-motif yang mempunyai makna ya dalam tenunan songket. Saya memahami kepayahan ataupun cabaran yang dihadapi. Alhamdulillah Cik Tini sudah pun diiktiraf sebagai tenaga pengajar di Sentex dan juga untuk inkubiti yang lainnya, dan kita harapkan ianya akan dapat diteruskan lagi. So kita beralih sekarang kepada Cik Salikin sekali lagi. Boleh tak Cik Salikin kongsikan antara program-program yang pernah Cik Salikin terlibat bersama dengan NGO ya, non-government organisation, khususnya dalam songket Malaysia. Silakan. Okey, dia yang paling terkini pembabitan saya dengan NGO lah, iaitu Persatuan Citra. Persatuan Citra ni adalah persatuan pencipta tekstil kan. Founder dia Puan Fatimah Ismail, adik guru tekstil terkenal kita, bekas mengajar di UiTM dan juga kata pensyarah pertama di UiTM bidang tekstil. Dan juga Citra ni adalah persatuan yang pencipta tekstil lah, songket, batik dan tenun. Presidennya Puan Nini Marini di bawah naungan Raja Penguasa Agong kita. Dan juga debat di sini kita memang program yang terbaru ni memang kita nak orang kata menarik minat orang-orang muda dan juga
sesiapa sajalah apa yang minatkan songket. Kita tahulah kan sebab songket ni adalah satu daripada warisan kita kan. Kalau kita kata songket Melayu ni memang orang kata daripada dulu kita pakai raya je kan. Dan zaman-zaman dulu pun yang orang-orang besar, orang istana pakai, tapi secara tak langsung pun sekarang dia dah, orang kata semua orang dah boleh mampu pakai, bukan saja waktu hari raya, sekarang waktu keramaian, function-function, majlis-majlis rasmi, sebab dah banyak kan, dan juga di IG kita, dan juga orang kata dengan adanya NGO-NGO ataupun orang kata persatuan dan juga pelaku fashion ataupun usahawan, kalau kita lagi satu dengan ada media massa, dengan kita mempromot orang kata songket ni, memang banyaklah. Saya memang selalu orang kata mempromot jugalah dengan dengan persatuan NGO, bukan saja dengan di peringkat swasta, dan juga macam di orang kata di Jabatan Kemas ataupun Pihak Mara, dan juga mana-mana institusi lah untuk memperkenalkan dan membiasakan menggunakan kain-kain songket lah, dari segi orang kata warna, dan juga dari segi harga lah. Kita akan orang kata bandingkan lah dari segi songket, sebab sekarang kita ada songket mesin, songket tenun, jadi secara tak langsung tu kita educate orang ramai untuk mengenali songket lebih dalam dan lebih dekat lagi. Wah, terima kasih Cik Salikin. Nampaknya begitu rancak peranan Cik Salikin yang Cik Salikin telah mainkan bersama dengan NGO, dan kita lihat bahawa peranan NGO ni bukan sahaja di peringkat masyarakat umum, tetapi juga orang-orang ternama juga terlibat sama dalam mempromosikan dan menguar-uarkan penggunaan songket supaya kita dapat memasyarakatkan songket itu sendiri. Baik Puan Tini, sebagai pengusaha songket, kita nak bertanya soalan kepada Cik Tini. Umum mengetahui bahawa tenunan songket diselahkan dengan rekaan baru yang mempunyai motif moden dan juga contemporary. Pada pandangan Cik Tini lah keaslian songket dapat dikekalkan walaupun ia telah dikomersialkan dengan motif moden dan juga contemporary. Boleh tak Cik Tini ceritakan sedikit usaha Cik Tini sendiri dalam melaksanakannya? Silakan. Ya, Encik Khalid. Dengan peredaran masa kini, bagi saya masyarakat sekarang lebih minat kepada konsep moden dan contemporary. Saya rasa itu adalah satu cabaran yang perlu saya hadapi untuk mengetengahkan lagi tentang keaslian songket lama supaya ia seiring. Kain-kain lama itulah, supaya dia masih balance dengan sekarang. Jadi dengan peluang saya menjadi tenaga pengajar, sekarang saya sentiasa menerapkan kepada pelajar saya tentang nilai-nilai warisan, keindahan, kekhasan, keunikan, keaslian dalam tenunan songket tu, terutamanya songket Sarawak lah. Saya terapkan kepada pelajar ataupun penenun-penenun saya. Dan di Seri Gedong, saya bukan saja mengutamakan desain asli, tapi penggunaan bahasa atau sebutan orang dahulu dalam tenunan songket saya terapkan untuk jiwa penenun saya. Dan saya rasa usaha yang saya laksanakan sekarang ia semakin menampakkan hasilnya. Alhamdulillah lah. Wah, sangat menarik nampaknya apa yang Cik Tini kongsikan kepada kita bersama. Motif-motif tradisional yang disebut sebagai motif-motif warisan ni penuh dengan falsafah dan makna yang tersendiri. Saya fikir ianya wajar kita hargai, di samping kita juga tidak mengenepikan motif-motif
contemporary dan moden ya. Yes. Sebab ramai pengguna ataupun orang-orang muda sekarang atau siapa sahaja yang minat kepada contemporary dan moden, asalkan ianya mempunyai maksud dan falsafah di sebalik penggunaan motif-motif tersebut. Saya fikir ianya sangat membanggakan apabila usaha-usaha tersebut terus diutarakan ataupun dijalankan. Cik Salikin, saya nak tanya pula pada Cik Salikin pasal pengalaman Cik Silakan, Salikin. boleh. Dia kira orang lama ni. Hmm. Okey, pada pandangan Cik Salikin lah ya, selaku individu yang banyak menggunakan songket Malaysia dalam rekaan fashion, apakah peranan Cik Salikin sebagai perekat fashion dan wakil NGO dalam membantu penggiat songket memperkenalkan lagi songket Malaysia? Saya rasa memang bagus soalan Cik Khalid tu. Dari segi tanggungjawab saya rasa kita menggunakan, iaitu menggunakan dan juga bahan-bahan utama dari segi orang kata perniagaan kita ataupun dari segi mereka fashion tu, bahan utama kita mesti kita kiblatkan songket Malaysia ni. Kan? Kalau saya tak langsung tu sebab kalau kita songket ni dia memang ada banyak orang kata jenis yang menggunakan apa orang kata benang sutra, benang cotton kan, benang kapas. Secara tak langsung tu apa-apa rekaan pun kita macam kita kena orang kata plan, kita kena orang kita ada tuju. Okey, tiap kali kalau orang nak minta macam mereka untuk mereka punya uniform kan, kita kena masukkan sikit apa orang kata elemen-elemen songket ke projek-projek tertentu. Kalau macam ada selalunya kalau macam orang kata pengantin tu memang saya memang sinonim dengan pakaian tradisional. Saya lebih orang kata lebih utamakan bahan material tu, fabric, songket lagi untuk pasangan pengantin. Sebab kita kena targetkan macam pengantin, orang kata majlis-majlis rasmi kan, majlis-majlis tertentu menggunakan kain-kain songket tenunan, iaitu tenun tangan. Memang kita tahu lambakan songket mesin ni memang banyak kan untuk orang yang tak berkemampuan. Jadinya yang mampu tu orang kata kalau boleh biar kita gunakan orang kata songket tenun kan, macam Cik Khalid tahu kan Jauhari mengenal manikam. Sebab lagi satu kita kena macam selalunya benda ni akan tiap-tiap rumah ketua keluarga pun mesti saya ingat lagi kecil-kecil kan, bapak saya memang ada samping songket. Sekarang pun saya harap tiap-tiap ketua keluarga kan dia secara tak langsung tu dia mesti menitik beratkan ada songket di rumah untuk anak-anak. Yang itu yang ketinggalan. Bila kita berkiblatkan barat doesn't mean kita lupa kan, betul tak? Kalau ada baju Melayu mesti ada samping. Ni baju Melayu samping tak ada. Kalau kadang-kadang bila ada setengah-setengah tu, bila saya bagi top ke apa, dia kata alah songket pakai sekejap. Bukan masalah sekejap kan. Itu maknanya jati diri kurang. Kita kerajaan Jabatan Warisan pun saya rasa harus macam sekarang media masa banyak, harus buat macam filem pendek, orang kata banyak lagi orang kata informasi-informasi penggunaan songket untuk masyarakat khasnya. Saya memang minta betul-betul Jabatan Warisan dan juga kerajaan kita, NGO, saya rasa sekarang ni kurang. Diorang tahu songket tapi kadang-kadang penggunaan songket tu terlampau jadi apa orang kata ni untuk orang kaya kan, untuk raja kan, untuk orang tertentu kan. Jadi secara tak langsung tu kita kena educate masyarakat. Kan songket ni orang kata memang untuk orang bangsawan tapi sekarang banyak orang-orang yang dah mampu milik kan, mampu milik, dan benda tu pun bukan boleh dia haus ataupun cepat, bukan menjadi basahan kan. Kita ada kategori songket mesin, songket yang mahal, songket yang murah. Jadi saya tak langsung tu kita kena Jabatan Warisan harus orang kata banyakkan lagi macam dokumentari orang kata penggunaan songket ni. Saya rasa memang kurang. Saya memang rasa memang kerajaan Malaysia memang kurang. Memang saya akui. Baik, terima kasih Cik Salikin. Nampaknya memang ada ruang sebenarnya ya
kita boleh memperkenalkan, memberi kesedaran lebih luas kepada masyarakat mengenai songket. Songket tidak bermakna hanya golongan atasan, golongan bangsawan sahaja yang boleh menggunakan songket. Tetapi dalam dunia moden sekarang ni, ya, dalam global, dalam era globalisasi sekarang ini, semua lapisan masyarakat sebenarnya mampu menggunakan produk songket itu sendiri, ya. Sama ada untuk adat, untuk acara-acara rasmi, ataupun apa-apa saja kegiatan kekeluargaan. Dan sebenarnya ini adalah usaha yang sama-sama dapat kita buat untuk memasyarakatkan songket itu sendiri, agar pengiktirafan songket oleh UNESCO tempoh hari benar-benar memberi erti kepada masyarakat diguna Malaysia. pakai di pelaksanaannya. Jadi kita nampaknya kita berhenti berehat sebentar sebab ada sedikit bingkisan daripada Jabatan Warisan Negara kepada penonton-penonton di luar sana. Okey, kita berehat sebentar. Malaysia is indeed proud and honoured as our signature songket has been inscribed into the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity. I would like to thank the Intergovernmental Committee for the recognition given to our unique songket. As the Malay adage goes, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Time perfects the art of songket making. The songket is intricately woven with silk and cotton, interweaved with gold and silver threads, providing the shimmer to the vibrantly colored textile. Once adorned only by the royals for important occasions, the regal songket is now worn by the young and old across multi-ethnic Malaysians for weddings, festivals, and even in daily life. I would also like to thank the local community of songket weavers that keeps this rich heritage alive. Saya berasa gembira dengan pengiktirafan UNESCO ini. Satu penghormatan yang besar untuk kami, para penenun songket. Rakyat Malaysia amat bertuah kerana dapat mewarisi kesenian tenunan songket daripada tok nenek terdahulu. Tahniah kepada semua penggiat seni tenunan songket di atas pengiktirafan daripada UNESCO. Kami berbangga dengan kejayaan ini. Semoga seni tenunan songket ini terus maju. Saya berharap dengan pengiktirafan ini akan membuatkan songket lebih dikenali di seluruh dunia. Malaysia commits to continue preserving our unique traditions and intangible cultural heritage for our future generations in line with the 2003 Convention. Terima kasih and thank you. Kembali kita semula dalam webinar Songket Malaysia Warisan Dunia. Saya rasa kedua-dua panel kita masih ada lagi di depan laptop masing-masing, ya, sebab kita masih lagi berbicara tentang songket. Kita ingin berkongsi pengalaman, ya, bersama-sama panelis kita yang ada. Cik Tini, pengiktirafan songket Malaysia di peringkat dunia tentunya memberi impak nilai tambah yang baik kepada negara, bahkan kepada masyarakat Malaysia keseluruhan. Dalam meningkatkan ekonomi dan pendapatan negara, apakah perancangan yang Cik Tini ada sebagai penggiat dan pengusaha songket yang aktif untuk mengusahakan tekstil tradisional ini? Terima kasih Encik Khalid. Bagi saya soalan tu memang sangat berat rasanya. Saya rasa dalam perusahaan ini yang telah saya ceburi dalam beberapa tahun ni, masih banyak lagi yang perlu saya tahu dan juga belajar. Mungkin saya akan belajar juga dengan Encik Salikin Siddiq tentang
untuk tentang budaya lagi banyak lagi lah. Sebab tu juga saya selalu mengikuti expo membuat demo tentang tenunan songket yang dianjurkan oleh banyak agensi lah. Saya akan ikut di mana ada je kaitan tentang craft ke ataupun budaya ke, warisan ke, so saya akan cuba ikut. Dan saya juga mengikuti dunia fashion show, pernah juga mengikuti walaupun saya masih takut lagi dalam bidang tu, dan saya juga pernah kolaborasi bersama fashion designer, bersama songket-songket yang saya telah tenun, terutamanya di Sarawak lah. Dan insyaAllah dengan adanya komuniti-komuniti yang saya cipta ni, saya akan sentiasa mencari peluang dan ruang untuk aktiviti-aktiviti yang ada kaitan tentang tekstil tradisional ni. Mungkin ini di situ ia akan jadi peningkatan dalam struktur ekonomi dan pendapatan kepada negara. Rasanya lah. Setuju. Ya, Cik Tini, saya fikir tepat sekali. Dengan pengiktirafan yang ada, inilah sebenarnya ruang yang telah pun ada, yang seharusnya kita mengambil peluang untuk mengisi ruang yang sudah pun ada. Maksudnya pengiktirafan di peringkat dunia ni memberi ruang yang sangat besar kepada pengusaha songket untuk menuju ke hadapan, meningkatkan mutu dan meningkatkan produktiviti dalam songket tradisional sambil mengekalkan keaslian dan mutu warisan songket kita. Okey, Cik Salikin, ini soalan ni pun saya rasa nak bertanya jugalah kepada Cik Salikin. Pada pendapat Cik Salikin lah ya, sepanjang berkarya ya dalam mengekalkan warisan songket Malaysia ya, apa yang Cik Salikin buat selama ni, adakah Cik Salikin rasa berpuas hati dengan pencapaian yang sedia ada? Atau mungkin ada lagi impian ya ataupun perancangan yang perlu dilaksanakan lagi? Silakan Cik Salikin. Okay, saya memang macam nampak kan identiti busana songket iaitu baju kurung tu, kita macam ikon baju kurung khasnya tu kita nampak. Kalau baju kurung ikon bunga tabur ke kan, jadi baju kurung tu sebagai orang kata kalau macam di Jepun orang nampak kimono kan, kimono dengan print kimono dia, jadi macam ni China dengan chongsam, sari kan. Tapi kita punya baju kurung tu saya nak nampak tu memang baju kurung mesti baju kurung songket. Jadinya kan baju kurung songket. Sekarang kita tahu kalau macam baju Melayu, lelaki memang pakai samping songket lah. Kalau majlis angkat apa kata, majlis penganugerahan datuk ke apa semua kan, kita memang pakaian istana dia orang punya orang kata dress code memang songket tu memang ada Jadinya untuk baju perempuan amnya lah, sebab selalunya bila kita baju perempuan telah terlepas pandang, kalau macam upacara dia orang kata pakaian tradisional dia nak batik tenun songket kan. Kalau saya biarlah songket tu kan kita dah menstabatkan sebagai warisan dunia lagi. Lepas tu memang dah kita Indonesia pun adalah songket dia, tapi kita dah mentambatkan sebagai kita punya. Jadinya apa-apa aktiviti tu mesti songket dulu. Utamakan dress code Jabatan Warisan kena buat macam kan orang kata garis panduan ke lagi banyak kan. Okey, kalau official aja mesti perempuan pakai baju songket. Tak kira bunga tabur ke, bunga penuh ke, dress code colour kita boleh pilih lah songket macam-macam colour. Secara tak langsung ni boleh membagi orang kata, membuat orang kata pengusaha dan juga pendapatan bagi pengusaha-pengusaha kita kan. Jadinya lebih kepada songket. Saya rasa caranya macam pihak kita, pihak orang kata tak kira lah tak macam kerajaan ke swasta, NGO pun, apa-apa dress code first thing mesti songket. Itulah gunanya kita dah tabatkan songket sebagai warisan dunia kan. Itulah yang saya nak tengok dan tak puas hati lagi.
Betul Cik Khalid. Itulah betul lah. But we Ya, trying lah kan orang katakan. Kita kena start daripada yang sikit, daripada yang tak sikit tu jadi besar kan. Samalah tu normal orang kata ni kan cara kita. Ya, terima kasih Cik Salikin. Saya teringat mengenai bagaimana kita menguar-uarkan batik satu masa dahulu ya. Bila ada pekeliling yang keluar bahawa setiap hari Khamis kita pakai batik. Macam saya pakai batik pada hari Khamis ni lah ya. Jadi mungkin juga usaha dapat dibuat akan datang untuk menentukan satu hari bahawa setiap penjawat awam, contohnya kita bermulakan dengan penjawat awam memakai pakaian yang mempunyai motif songket ataupun tekstil tempatan ya. Dan ini boleh diusahakan dan bila permintaannya bertambah maka pengeluarannya juga akan bertambah, maka akan lebih berseri lagi Malaysia diwarnai dengan songket kita yang telah mendapat pengiktirafan dunia. Baik, terima kasih banyak Cik Salikin dan Cik Tini sekali lagi. Saya ingin bertanya, kita panjang juga cerita kita pada kali ini. Apakah saranan Cik Tini kepada penggiat songket dan masyarakat dalam memelihara dan menyokong industri songket agar terus berkembang? Silakan. Okey, saranan ya. Saranan tu cara kan? Bagi saya caranya adalah dengan memberi banyak pendedahan tentang warisan budaya songket dengan lebih banyak. Bukan saja untuk pelajar ataupun generasi muda, sebab biasa kita dengar generasi muda. Sebenarnya ia harus didedahkan kepada setiap individu. Jadi seperti yang diberitahu oleh Encik Salikin tadi, semua agensi ataupun NGO ia harus yang berkaitan tentang budaya ke, kraftangan ke, songket budaya warisan ke, kita sentiasa bekerjasama untuk memartabatkan lagi budaya ni. Okey, dengan pendedahan yang lebih ni, mungkin ia akan jadi satu kepentingan dalam masyarakat kita, jiwa kita. Macam itulah saya rasa. Pendedahan sangat penting. Setuju sangat. Ya, sebenarnya kita mempunyai pengusaha-pengusaha songket bukan sahaja di bertebaran di Malaysia ya, contohnya macam di Terengganu, Kelantan, Melaka, Johor, Sarawak ya, dan banyak lagi negeri-negeri yang mempunyai pengusaha-pengusaha songket. Kerjasama ni memang sangat perlu saya fikir, sebab kesatuan yang ada dalam industri songket ni akan menaikkan lagi mutu dan juga koleksi songket yang ada di Malaysia. Cik Salikin, beralih pada Cik Salikin, sebagai seorang yang telah berkecimpung lama ya dalam busana tradisional khususnya, pada pendapat Cik Salikin, bagaimana kita nak menarik minat masyarakat yang berbilang kaum ni ya agar mahir dalam penenunan songket, penglibatan masyarakat berbilang kaum dalam industri ini, sebab mungkin kita merasakan bahawa masih lagi kekurangan tenaga dan pekerja mahir. Apa saranan daripada Cik Salikin? Okey, macam tenaga mahir menenun ni memang dari segi bangsa asing memang kurang lah. Tapi pada hakikatnya kalau kita tengokkan macam industri tenun di India memang besar, memang orang kata memang dah terunggul kan. Lepas tu manakala pula industri tenunan di China pun memang dah terunggul. Cuma di Malaysia ni banyaknya inilah orang kata orang-orang Melayu kita memang warisan kita lah. Macam kalau untuk nak kita mempromosi ni secara tak langsung dengan kita berpakaian dulu, dengan perniagaan kita, bila bisnes songket, batik pun kita dah nampak sekarang orang bahasa asing dah mula buat kan, dan mula berkecimpung. Dan cuma songket kita tahu kalangan orang-orang India memang adalah, cuma orang Cina kurang lah. Dari segi fabrik kain memang Cina banyak.
batik dah mula. Secara tak langsung tu kita lah industri juga, orang kata hub fashion pakaian, batik, songket, lah macam songket sekarang memang macam tenun songket Pahang pun lain macam baju Permaisuri Agung kita kan. Dia dah mula orang kata membuat macam songket di penjara kan, orang penjara cara menenun secara tak langsung ni pun dia dah nampak kan, kita nampak macam mana sekarang baru kita nampak kan songket orang penjara pun boleh buat secara tak langsung kan, at least bagi orang kata peluang kedua mereka apabila mereka orang kata keluar boleh buat industri dan jugalah boleh bukan macam di Terengganu saja dia dah mula-mula daripada dulu industri untuk menenun ni di rumah kan, secara tak langsung kita dah boleh di sekolah kata tenun di ITN sekarang macam Cik Tini di Kuching, macam kita pun dah ada di Rawang kan, pun dah ada lama. Kita cuma nak war-warkan lagi lah tempat belajar membuat tenun. Jadi secara langsung kan kalau macam ada anak-anak kaum lain yang minat pun kita kena peka lah. Memang pun dia terbuka, cuma minat tu diorang tak nampak lagi. Ya, saya fikir ianya juga berkaitan dengan sebenarnya kita dah ada industri songket. Lama dah, ya betul. Ya, pusat-pusat yang melatih pelbagai golongan dan tidak dihadkan pun kepada kaum apa yang harus masuk. Ya, ianya terbuka. Yang penting adalah minat. Dan mudah-mudahan dengan pengiktirafan songket di peringkat UNESCO ini akan memberi suatu impak positif bahawa adanya pulangan ekonomi yang baik kepada pengusaha-pengusaha songket. Dan ini juga akan mencetuskan minat orang ramai berbilang kaum, berbilang bangsa di Malaysia ini untuk sama-sama menghasilkan karya ataupun mutu songket-songket yang bermutu di Malaysia. Okey Puan Tini, tadi kita dah bertanyakan kita dah berbual mengenai saranan kepada Cik Tini. Kali ini saya nak cuba bertanya pula kepada Cik Tini, apakah pencapaian Cik Tini sepanjang berkarya dalam mengekalkan warisan songket Malaysia? Apa harapan Cik Tini dalam dunia tekstil, terutamanya songket Malaysia? Apa harapan? Okay. Alhamdulillah, sepanjang usaha tenun songket yang saya buat ni, saya telah menerima beberapa anugerah dari beberapa agensi di Sarawak. Terbaru, saya telah mendapat anugerah usahawan kraft muda 2022 oleh pihak Kraft Tangan Malaysia semasa Hari Kraft Kebangsaan di Kuala Lumpur. Baru je tahun ni. Dan harapan saya dalam dunia tekstil ni, saya harap songket Malaysia memang semakin dikenali dan saya harap kita semua sentiasa bangga dengan budaya warisan tradisional kita ni. Semoga warisan ni akan menjadi tanggungjawab kita bersama. Itulah. Ya, terima kasih Cik Tini dengan kata-kata akhir yang diutarakan oleh Cik Tini tadi. Kita sudah pun berada di penghujung webinar kita pada petang ini. Dan bagi pihak Jabatan Warisan Negara, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Encik Salikin yang memang kita tahu sangat sibuk dalam mengusahakan menguar-uarkan busana tradisional tapi dapat memberi ruang untuk bersama kita di webinar pada petang ni. Begitu juga kepada Cik Tini yang jauh dari Sarawak tu, kami ucapkan terima kasih lah kerana dapat sama-sama kita di webinar Jabatan Warisan Negara yang bertajuk Songket Malaysia Warisan Dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia bersama Jabatan Warisan Negara dalam ruang ini, pengiktirafan dunia terhadap songket adalah suatu pengiktirafan yang sangat eksklusif. Oleh yang demikian, sama-samalah kita mendukung industri songket negara agar pengiktirafan tersebut tidak menjadi satu retorik, tetapi ia sebenarnya dihayati oleh masyarakat berbilang kaum yang ada di Malaysia.
Kalau tidak kita, siapa lagi? Dengan akhir kata, dengan kata-kata tersebut, saya dengan ini mengucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada dua ahli panel kita, Encik Salikin dan juga Encik Tini. Begitu juga berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Warisan Negara yang memberi ruang dan peluang untuk kita mengadakan webinar pada kali ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jangan lupa ikuti webinar akan datang daripada Jabatan Warisan Negara, sebab ada lagi siri-siri webinar yang menarik akan datang. Dan tunggu, jangan ke mana-mana, sentiasa perhatikan apa yang harus kita bicarakan dalam memertabatkan warisan tidak ketara kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.